Alright. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kali bagi salam kan? Okay, perkenalkan cikgu. Nama cikgu, Cikgu Wawa. Nama penuh cikgu Nurul Najwa. Okay, cikgu berasal daripada Kedah. Dan malam ini, cikgu akan mengajar subjek matematik. Okay, tajuk pada malam ini adalah kebarangkalian. Okay, kebarangkalian ni iaitu probability dalam bahasa Inggeris. Dia memang akan naik kertas 1 dan kertas 2. Okay, korang nampak kan whiteboard cikgu? Nampak Nampak, alright. Kalau yang tak nampak tu boleh ping kan Okay. Dalam kebarangkalian ni, dia akan naik kertas 1 dan kertas 2. Okay, kertas 1 dalam 2-3 soalan. Paling sikit 1 soalan. Okay. Kertas 2, 5 ke 6 markah. 5 ke 6 markah. Serugilah kalau awak tak boleh jawab langsung. Okay. Ni formula dia. Kalau dalam kebarangkalian ni. Okay. P adalah probability. Iaitu kebarangkalian. A ni peristiwa yang dia bagilah. Syarat yang dia bagi. Okay. Kalau dalam bahasa Inggeris, dia panggil event. Okay. Sama dengan bilangan peristiwa tu per dengan bilangan sampel. Okay. Kalau kebarangkalian ni, nilai dia mesti dalam julat 0 hingga 1. Okay. Dia tak boleh negatif. Dia tak boleh lebih daripada 1. Okay. Okay. Yang korang akan belajar lagi dalam ni, kebarangkalian ni, dia ada kesudahan. Okay, dalam kesudahan ni, dia ada eksperimen ataupun ruang sampel. Okay, dalam bahasa Inggeris dia panggil sample space. Okay. Dia ada peristiwa yang cikgu bagi tahu tadi, event, pelengkap peristiwa. Okay. Macam ni, dia punya ni. A, dia punya apostrofi kat atas ni kan. A, atas ni. Maksudnya pelengkap kepada peristiwa tersebut. Macam kalau korang belajar set. Sorry Ada yang tak dapat masuk ke? Okay. Okay. Kalau korang belajar tajuk set. Okay. Korang dah tahu dah ni. Simbol-simbol dia. Okay. Simbol apostrofi ni. Bagi probability ni, dia nak senaraikan kesudahan dia, iaitu ruang sampel dia, kita kena guna tanda-tanda set. Okay. Okay. Ni formula bagi peristiwa bergabung. Ni yang cikgu kata, korang kena betul-betul faham tajuk set sebab dia ada kaitan dengan tajuk set. Okay, dia ada kaitan dengan tajuk set. Inilah ni. Okay, tak apa, nanti kita akan fahamkan formula ni bila kita buat soalan. Okay. Okay. Dalam tajuk kebarangkalian ni, kenapa kita perlu belajar dia? Macam contoh kita nak tahu hari ni hujan ke tak. Barangkali tu hujan ke tidak. Kalau dia mendung, maksudnya besar kemungkinan. Kalau dia cerah, kecil kemungkinan. Okey? Dari situ kita dapat tahu kebarangkalian dia. Okey, so cikgu tak nak buang masa. Cikgu nak tengok soalan terus.
Korang boleh tengok modul? Cikgu represent. Okey, modul. Kebarangkalian suatu peristiwa, iaitu probability of an event. Tentukan ruang sampel dan bilangan unsur dalam ruang sampel. Peristiwa A dan bilangan unsur peristiwa A. Kebarangkalian peristiwa A. Okay, ni soalan dia. Soalan untuk contoh-contoh ni nanti. Okay? Means, contoh satu ni korang kena jawab dari A sampai C. B pun kena jawab A sampai C. Okay? Jelas tak? Kalau ada apa-apa tanya, boleh tanya. Okey, kita tengok contoh satu. Sebiji dadu adil dilambungkan. Okey, ada ke dadu tak adil? Ada kan, dadu Piramli tu. Kalau korang tengok cerita Piramli, dadu dia tak adil kan. Dia baling, dua. Baling lagi, keluar dua. Baling lagi pun keluar dua. Okey? Sebab tu dia tak boleh baling lebih daripada 3 kali. Dia tidak kantoi. Okey? So, dadu adil ni. Okey. Kita contoh satu. Contoh satu. Okey, macam mana nak senaraikan ruang sampel bagi dadu adil? Ruang sampel, kita boleh simbolkan dia huruf S. Okey, S sebagai ruang sampel. S sebagai ruang sampel. Okey, buka tata tanda set. Okey. Kalau dadu adil ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tutup balik. Okey, sorry lah. Okey. Ni ruang sampel dia. Ini yang dikatakan space-space. Apa kesudahan yang kita boleh dapat kalau kita lambung dadu tu? Okey, kalau kita lambung, kemungkinan kita boleh dapat 1, boleh dapat 2, boleh dapat 3, boleh dapat 4, boleh dapat 5 dan boleh dapat 6. Okey, ni ruang sampel. Okey. Kenal pasti bilangan unsur yang ada di ruang sampel ni. So, kita tulis sebagai N, S. N ni bilangan, S ni ruang sampel ataupun sample space. Okey? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kalau korang senaraikan ruang sampel ni dah salah, soalan korang, jawapan korang yang untuk soalan-soalan berikut tu akan salah. Okey? Sebab ruang sampel ni mesti betul. Mesti betul. Kalau salah habis lah. Okey, dia berkait. Okey, baru kita boleh jawab B. Peristiwa. Saya guna pen lain pula. Okey, B. Peristiwa A. Huruf A kan? Peristiwa ni bila dia bagi syarat. Okey? Bila dia bagi syarat. So, kalau tengok dekat soalan dia, A adalah peristiwa mendapatkan nombor ganjil. Okey, dia nak odd number. So, sama juga macam senaraikan ruang sampel, mesti ada tata tanda set. Mesti ada tata tanda set. Okey? So, nombor ganjil. Daripada sampel tadi, nombor ganjil dia adalah 1, 3 dan 5. Okey? Salah 1, 3 dan 5. Tutup balik. Okey?
Okey. Okey, kemudian bilangan dia. Bilangan event ni ada berapa? Bilangan peristiwa ni ada berapa? 1, 2, 3. Okey? Jelas? Ada yang tak dapat? Easy kan ini? Untuk senaraikan dia. Okey. Kemudian kita tengok C pula. C dia nak kebarangkalian. Okey. Kita tahu formula kebarangkalian mesti P A. Sebab apa? Kebarangkalian peristiwa. Okey, peristiwa maksudnya event. Syarat yang bersyarat. Maksudnya peristiwa yang dia bagi syarat. Okey? Peristiwa dia apa tadi? Inilah nombor ganjil. Okey, ni adalah peristiwa. Sebab dia bagi bersyarat. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris, event. Formula dia, bilangan peristiwa per dengan bilangan sampel. Okey, bilangan peristiwa per dengan bilangan sampel. So, bilangan peristiwa berapa tadi? 3 per dengan bilangan sampel 6. 3 per 6. So, permudahkan. Awak akan dapat 1 per 2. Okey, permudahkan. Tekan je kalkulator. 3 per 6. Ni sifir 3 ni. Okey. Dapat 1 per 2. Inilah kebarangkalian dia. Alright. Ini untuk contoh 1. Okey, untuk contoh 1. Ada apa-apa soalan untuk contoh 1? Tak je. Okey. Yang lain okey tak? Faham tak? Dapat tak? Ada nak tanya tak? Alright. Okey. Easy kan? Okey. Kalau dapat contoh 1, cuba buat latihan. Okey? Okey. Cuba buat latihan 1. Sekeping wang shilling adil dilambungkan. Maksudnya kita ada apa kalau wang shilling? Kita ada gambar dan angka. Okey, gambar dan angka. Okey tak tu? Okey. Okey, cuba buat. Sama juga macam cikgu buat tadi. Untuk soalan A tu, S. Keluarkan dulu ruang sampel dia. Okey, kalau untuk wang shilling, dia ada G dengan A. Okey, gambar dan angka. Peristiwa dia untuk mendapatkan angka. So, dia ada 1 je. Angka. Bilangan dia 1. Lepas tu baru cari kebarangkalian dia. Okey? Siapa nak share jawapan dia? Oh, dapat berapa? Satu per 2. Yes. 1 per 2. Okey, ada yang tak dapat? Alright, betul. Wow. Hebatlah you all. Okey, kalau dapat A, kalau yang tak dapat boleh bagi tahu. So, cikgu boleh tunjukkan. Okey? Cikgu boleh tunjukkan. Alright, kalau dapat, next question. Satu huruf dipilih daripada Selangor. Satu huruf dipilih daripada perkataan Selangor. So, apa ruang sampel dia?
Tak dapat? Alright, tak dapat Sekejap, cikgu tunjuk. Okay, yang dapat boleh teruskan. Tak nampak formula bawah tu. Oh, sorry. Formula dia. Okey, cikgu tunjuk sekali lagi. Untuk latihan 1 Okey, latihan 1A. Okey. Contoh 1 tu kita dah buat dah tadi. So, latihan 1A. Dia cakap sekeping wang shilling dilambungkan. So, untuk jawab soalan A, keluarkan ruang sampel dia. S. S ni adalah ruang sampel Okey, kemudian kalau dadu dilambung, kemungkinan kita nak dapat apa? Kita dapat gambar ataupun angka. Betul tak? Dua je. Gambar atau angka. Gambar, koma, angka. Tutuplah. Okey? Ada yang nak join? Negeri dekat timur ada berapa? Negeri timur adalah Sabah Sarawak. Boleh join? Sorry. Okey. Okey, soalan tadi. Back to soalan dia. Okey, dah jawab ruang sampel ni. So, kemudian awak tulis bilangan sampel tu. Ada berapa? 1, 2. So, bilangan sampel tu ada 2. Okey, kebarangkalian untuk kita bila kita lambung shilling tu kan, kebarangkalian kita nak dapat angka ada 1 kali ataupun gambar. Okey, angka ataupun gambar. So, 2. Okey, jelas? Okey, untuk B pula. B soalan dia apa? Nak peristiwa A dan bilangan unsur peristiwa. Okey, awak baca dekat sini. A ialah peristiwa mendapat angka. So, A adalah peristiwa mendapat angka. Berapa kali? 1 je. Ni je lah. Kemudian tulis bilangan peristiwa tu adalah 1. Okey? Ini je. Nampak tak? Dapat tak setakat ni? Ada ni tu ambil Okey. Kemudian awak tengok C. C formula kebarangkalian adalah PA. Kebarangkalian peristiwa kan? P adalah probability. Tak sempat nak ni. Okey, tak apa. P adalah probability. A adalah peristiwa. Okey, kebarangkalian peristiwa sama dengan bilangan peristiwa per dengan bilangan sampel. Okey, ni formula dia. Ni formula dia. So, bilangan peristiwa ni kita ada berapa? Kita ada 1 kali. Bilangan ruang sampel ni ada berapa? 2. Sebab tu jawapan dia 1/2. Alright. Negeri kat timur ada 2. Okey. Sabah dan Sarawak. East kan? Sabah dan Sarawak Okey, dapat tak yang ni? Nampak tak?
Ke tak jelas? Nampak? Alright. Yang tadi yang tak dapat tak lagi? Dapat tak lagi konsep dia? Okay, ni wajib dapat. Okay, kalau korang dah dapat konsep dia ni, bagilah soalan macam mana pun korang boleh jawab. Untuk ruang sampel. Ruang sampel ni mesti. Okay? Jauhkan sikit. Oh, jauhkan sikit. Cikgu naikkan sikit lah. Okay, nampak tak? Nampak Ibu. Nampak? Nampak. Okay. Okay. Good. Okay. So, ni untuk latihan 1A. Okay? Cuba buat B, C dan D, E, F, G. Oh, banyak pula kan? 3/8. Yes. 3/8. C, 1/7. Betul? D, 25. Betul? Yang lain dapat tak? Okay, cuba buat. Okay? Step dia sama. First, awak keluarkan sampel. Okay? Keluarkan sampel. Maksudnya, kesudahan yang boleh dapat daripada apa macam kalau dia bagi huruf kan? Selangor. So, kalau kita nak pilih satu huruf, huruf apa yang kita boleh dapat daripada Selangor tu? Huruf S, E, L, A, N, G, O dan A. Senaraikan macam ni. Lepas tu, senaraikan bilangan dia. Bilangan sampel dia ada berapa. Kira lah. Okay? Kemudian peristiwa. Peristiwa dia nak apa? Mendapatkan vokal. Okay? Kalau vokal, A, E, I, O, U. Okay, ada yang tak tahu huruf vokal kan? Apa yang need to admit? Okay, tak apa. Kalau korang tak dapat masa kelas ni, korang boleh PM cikgu tau. Pastikan tak ketinggalan. Okay? Okay. Oh, tak sempat tekan. Okay. So, B, korang akan dapat 3/8. Ada tak yang tak dapat? B dia nak daripada perkataan Selangor. So, ruang sampel dia adalah mesti letak tanda set Okay, good. Okay, kalau yang dah dapat boleh teruskan buat yang lain. Okay? Kalau yang tak dapat tu boleh tengok. Okay, cikgu akan tunjuk 2-3 contoh. Kemudian kita akan share jawapan. Okay? S, E, L, A, N, G, O, R. Selangor. Okay? Dia ada berapa bilangan sampel dia? Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Okay? Okay. Untuk peristiwa pula. Peristiwa A dia apa? Mendapatkan nombor vokal. Nombor huruf lah. Okay? Huruf vokal. Okay, dia nak vowel. So, huruf vowel dia apa? E, A, O. E, A, O. Berapa bilangan dia? Ada 3. Settle. Okay? Kebarangkalian. Mesti P. Okay? Dia punya simbol untuk kebarangkalian adalah P. Probability. Okay? N, A per dengan NS. Bilangan event per dengan bilangan sampel. Bilangan peristiwa per dengan bilangan sampel. Bilangan peristiwa apa? 3. Dan sampel? 8. Settle. Okay? Yes. Good. Okay, yang lain cuba buat. Untuk C, D, E, F, G.
Boleh share jawapan awak kat sini. Siapa yang tak dapat boleh bagi tahu. Cikgu akan tunjukkan supaya lebih jelas. E. Yes. Betul. C tu tak dapat. Okey, C tu. Satu negeri dipilih daripada negeri-negeri di Malaysia. Okey. Dalam Malaysia ada berapa negeri? Ada 14. Ada 14. Okey. 14 negeri. So, senaraikanlah 14 negeri itu. Okey. Kemudian, dia cakap peristiwa. Event dia apa? Okey. East kan? Malaysia. Maksudnya negara Malaysia Timur. Okey, untuk pengetahuan awak, negeri Malaysia Timur adalah Sabah dan Sarawak. Okey, Sabah dan Sarawak. Kalau korang biasa beli barang online kan, dia ada tulis East ataupun West. Betul tak? Semenanjung ataupun Sabah Sarawak. Okey, dia akan tulis East. So, East tu adalah negeri di Sabah dan Sarawak. Okey, Sabah dan Sarawak. So, bilangan sampel dia bagi peristiwa adalah Sabah dan Sarawak. Okey, cikgu tunjuk je ni. Okey, sampel dia korang tahu. Senarailah Kedah, Perlis sampai Sabah Sarawak. Okey, 14 negeri. Ada 14. Okey? Okey, peristiwa dia. Dia nak East kan? Sabah dan Sarawak. Okey? So, bilangan peristiwa dia kita ada 2. Okey? Untuk cari kebarangkalian macam biasa. So, 2/14. Kita permudahkan jadi 1/7. Okey? Laju ke? Tak, alright. Okay, korang boleh buat soalan A. Soalan A. Soalan 1 ni. Okay, dari A sampai G. Untuk contoh 2, soalan 2. Soalan 2 semua kita kena cancel. Sebab soalan dia tak lengkap. Okay, soalan dia tak lengkap. Bila korang betul-betul faham, sampai satu tahap, korang boleh tahu soalan tu betul ke tak. Ataupun soalan tu lengkap ke tak. Okay? Sebab soalan nombor 2 ni, dia tak bagi kebarangkalian. Okay? Kalau dia nak tahu nilai, dia kena bagi kebarangkalian. Ataupun dia bagi ruang sampel ni mesti ada. Ni tak lengkap. Okay? So, soalan 2, contoh 2, latihan 2A, latihan 2B, latihan 2B ya. Okay? Cancel. Awak pangkah. Okay? Tak apa. Soalan macam ni, cikgu akan tunjuk lagi untuk set-set soalan nanti. Okay? Kita akan teruskan dengan contoh 3. Selepas awak habis buat latihan 1 ni, kita akan teruskan dengan contoh 3. Okay. D2/5. Yes? Betul? Okay. Latihan 1A. No. Latihan 1. A jawapan dia tadi 1/2. B jawapan dia 3/8. C jawapan dia 1/7. D jawapan dia 2/5. Dapat Okay. E? Anyone? Soalan mana ni cikgu? Okay, sekarang kita buat latihan 1
A, B, C, D, E, F, G. Okay? 1/6. 1/6 tu soalan nombor berapa tu? E. No. Sikit lagi. Try again. F 1/2. Yes. F 1/2. 1/2. E? Yes. Okay. Ya, betul Nevita. 1/3. Yang lain dapat tak? Buat matematik kena senyum. Supaya senang masuk. Nanti orang kata gila pula kan. Buat soalan, seorang-seorang senyum. Nanti jawab exam sambil senyum. Okay, good. F tu macam mana? Okay, F tu jawab satu soalan benar atau palsu. So, orang sampel dia apa? Benar atau palsu. Dua tu je. Okay? So, dia punya event, peristiwa dia, palsu. Satu. So, kebarangkalian dia apa? 1/2. 1/2. C. At over 3. No. Okay, Naufal. Okay. Soalan mana yang Naufal kurang faham tu? (3/8). Yes, C 3/8. D. D ke kurang faham? A. A, B. Okay. Okay, tak apa Yang lain boleh teruskan dulu, cuba buat. Okay. Kita tolong kawan kita yang dapat ni. Saya Didi. Okay. A, B, yes. Saya D. Okay. Alright. Cikgu akan tunjuk A, B dan D. Okay, cikgu ulang balik. Okay. Latihan 1. A. Sekepi wang shilling dilambung. So, kalau kita lambung duit shilling, apa kebarangkalian kita dapat? Sama ada gambar ataupun angka. Okay, tak ada duit shilling pula kan? Gambar ataupun angka. So, dia punya ruang sampel dia adalah gambar, angka. Okay, ni adalah ruang sampel. Okay, maybe awak tak faham soalan dia macam mana kan? Okay, cikgu terangkan dekat sini. Okay, soalan dia, contoh 1, latihan 1, A sampai G ni, awak kena jawab berdasarkan soalan di 1 ni. Okay? Mesti tentukan ruang sampel, mesti cari peristiwa, mesti cari kebarangkalian. Okay? Okay. So, sekarang kita dah keluarkan ruang sampel dia. Ruang sampel dia adalah gambar dan angka. Selepas tu, kita tulis nilai dia. Okay, berapa bilangan dia? Dia ada 1, 2. Okay? Jelas? Okay. Kemudian, peristiwa. Peristiwa dia adalah angka. So, angka je lah. So, bilangan dia ada berapa? Sah? 1. Dia punya kebarangkalian adalah bilangan peristiwa dengan bilangan sampel. Okay? So, bilangan peristiwa dia 1. Bilangan sampel dia 2. Settle. Alright? Okay. Cuba buat dulu B tu. Okay? Cikgu bantu Naufal. Okay? Naufal tengok dulu D. Boleh? Cikgu tolong yang D pula. Ni dapat? Oh, kot dah. Alright, good. Okay, D.
Okey, G, dia nak satu nombor dipilih daripada 1 hingga 10. So, ruang sampel dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey? Okey, dia ada berapa? Bilangan sampel dia? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Okey? Alright. Kemudian peristiwa dia. Nombor perdana. Ingat Perdana Menteri kita ada berapa orang? Seorang je kan setiap negara. So, nombor perdana ni pun special. Dia hanya boleh bahagi dengan diri dia sendiri. Okay, dia kena jadi diri dia sendiri. Ataupun dia boleh bahagi dengan satu je. Dia tak boleh bahagi dengan sifir lain. Macam tu lah korang nak ingat nombor perdana. Tapi yang specialnya, nombor perdana ni 2 termasuk nombor perdana. Dia start dengan 2. So, daripada 1 hingga 10 ni, nombor perdana adalah 2, 3, 5, 7. Okey? 9 nombor perdana ke? 9 bukan prime number ya. Sebab 9 boleh bahagi dengan 3. Okey? Bila dia boleh bahagi dengan sifir lain, dia bukan nombor perdana. Okey, dia bukan nombor perdana. So, nombor perdana kat sini adalah nombor ganjil. Tapi tak semua nombor ganjil adalah nombor perdana. Tu korang akan jumpa di penaklukan. Okey? So, ni bilangan peristiwa dia berapa? 1, 2, 3, 4. 4. Dapat? Cari kebaran kalian. NA per dengan NS. Ganti 4 per 10. 4 per 10. Permudahkan. Awak akan dapat sifir berapa ni? Tekan je ke kalkulator. Okay? Dapat 2 per 5. Yes, that's right. Ya, macam tu je. Okay? Senarai ruang sampel. Peristiwa ni bila dia bagi syarat. Ingat dia bagi syarat. Lepas tu, kebaran kalian. Tu penting. Ruang sampel mesti betul. Bilangan sampel mesti betul. Kalau tidak salah. Okey. Untuk E, F, G. E jawapan dia 1 per 3. F jawapan dia 1 per 2. G jawapan dia 3 per 8. Ada yang tak dapat? Ke semua dapat? Semua dapat? Alhamdulillah. Hooray! Dah boleh jawab exam. Nanti dulu. Okay. Ini soalan sampel-sampel lagi. Simple. Sampel pula. Sampel ada ruang sampel. Okay. Selalu yang dalam exam, saya akan gabungkan. Okay. Untuk soalan yang atas-atas tu, A dengan B. A tu selalunya soalan yang simple macam ni lah. Kita kena senaraikan kesudahan, iaitu ruang sampel dia, bilangan dia, bilangan peristiwa dia. Okay? Untuk soalan yang C ataupun B, dia akan gabungkan. Contohlah, dia bagi peristiwa ni 2 peristiwa. Lepas tu dia akan gabungkan, korang kena ingat balik topik set. Okay? Tajuk set. Operasi set. Iaitu intersection dan union. Persilangan dan gabungan. Okey, ni boleh? Boleh? Okey. Alright. Okey. Okey, jawapan tadi. Cikgu bagi ulang balik ya. Sebelum kita move. E, jawapan dia 1 per 3. F, 1 per 2. G, 3 per 8. Okey? Cuba ambil ni. Bagi yang tak sampai lagi ni, awak ambil dulu jawapan ni. Awak boleh cuba. Nanti tak dapat, boleh PM cikgu. Okey? Kita akan teruskan kepada contoh 3. Sebab contoh 2, latihan 2, soalan ni tak lengkap. So, tak boleh jawab.
Tak ada phone nak DM. Okay. Esok boleh tanya cikgu waktu Q&A. Q&A kan? Jam 1 hingga jam 3 tu. Boleh tanya. Dan. Okay. Ataupun korang boleh DM kat IG. Boleh. IG cikgu. Lah IG cikgu. Okay. Kalau tak ada phone boleh DM kat IG. Uyo, Insta famous. Bukanlah. Okay, boleh cikgu teruskan dengan contoh 3. Nak IG cikgu. Okay. Okay, IG cikgu apa Kejap. Korang boleh cari cikgu _Wawa. Okay. Ataupun, ni yang pertama Yang kedua, korang boleh cari Cahaya Bisikan. Cahaya Bisikan apa? Saya pun tak ingat. Cikgu ada post juga video-video. Cahaya Bisikan _13. Okay. Ni IG cikgu. Ada 2. Bisikan Nurani. Oh no. Gambar kucing cikgu Wawa tu. Gambar yang Cahaya Bisikan ni gambar cikgu. Okay, boleh follow dulu. Apa-apa cikgu akan update kat situ. Video ke. Bisikan syurga? No. Cahaya Bisikan. Okay, continue. Contoh 3. Okay. Sama birthday kan? Ya. Yeah. Sama birthday. 13/3. Okay. Kita sambung dengan contoh 3. Mana soalan dia? Alright. Okay. Untuk contoh 2 dan latihan 2, kita abaikan dia. Kita move kepada contoh 3. Okay, example 3. Okay. Contoh 3 dia bagi sekeping wang shilling. Ni dah ada 2. Okay, ni contoh soalan exam. Okay. Soalan exam selalunya dia tak akan bagi 1. Dia bagi 2. Okay. Sekeping wang shilling ada dan sebiji dadu dilambungkan. Diberi. P ialah peristiwa. Tadi dia bagi tahu peristiwa A kan? So, peristiwa tak semestinya A. Dia boleh letak huruf apa yang dia suka. Okay, so kebarangkalian memang always P. P adalah probability kebarangkalian. Kalau dia bagi tahu peristiwa tu huruf Z, so kebarangkalian Z. Kalau dia bagi tahu peristiwa tu X, kebarangkalian X. Kalau dia bagi tahu peristiwa tu M, kebarangkalian M. Okay, tu cara nak tulis dia. Okay, so dekat sini peristiwa dia adalah P. So, PP. Okay, kebarangkalian P. So, sekeping wang shilling ada dan sebiji dadu di lambung. So, tahu tadi, kebarangkalian untuk wang shilling adalah gambar dan angka. Okay, kita sama ada bila kita lambung duit shilling tu, kita dapat gambar ataupun angka. Okay, so
Sebiji dadu pula di lambung, kita dapat 6. 1 ataupun 2 ataupun 3 ataupun 4, 5 ataupun 6. Okey. Dia bagi peristiwa P adalah yang mendapat kepala. Okey. Q adalah mendapat gandaan 3. So, apa awak nak buat ni? Mesti awak kena keluarkan sampel dulu. Okey? Sampel. So, tengok sini. Contoh 3. Contoh 3. So, awak tahu kan? Kalau sampel untuk duit shilling lah. Kita dapat gambar ataupun angka. Betul? Tulis G atau A dah lah. Okey? Kalau dadu, kita dapat 1 atau 2, 3, 4, 5, 6. Okey? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam mana kita nak keluarkan sampel ni? Okey, dia lambung dua-dua tau. Dia lambung shilling dan dadu. Okey? So, ruang sampel dia, kita tulis sebagai S. Okey? Buka kurungan. Maksudnya tata tanda set. Okey, tata tanda set. Okey. First, kalau dia lambung shilling, dia dapat G, gambar. Lepas tu, dia dapat dengan 1. Dadu dapat 1. Koma. Kurungan pula. Kemungkinan dia dapat duit shilling ni gambar. Dadu dia dapat nombor 2. Koma lagi. Kemungkinan dia dapat duit shilling ni gambar. Dadu dapat 3. Korang senarai sampai habis. Panjang. Panjang. Itulah kebaran kalian. Okey, kadang-kadang sampai 3. Ni korang senarai lah. Oh, penuh lah kat sini. Cikgu tulis kat kertas lah. Okey. So, sampel dia. Kurungan mesti letak kurungan. Sebab dia berbeza. Kalau shilling tu dilambung 2 kali, baru dia tulis dekat-dekat macam ni. Okey? Tapi kalau dia lain-lain nama, kita kena letak macam bentuk koordinat kan. G, 1, G, 2, G, 3. Sama ada dia lambung shilling dapat gambar, lepas tu dapat dadu nombor 3. Lepas tu gambar ataupun nombor 4. Lepas tu gambar ataupun nombor 5. Gambar ataupun 6. Okey, dah habis G. Lepas tu kemungkinan angka pula. Angka dengan 1. Ataupun angka dengan nombor 2. Angka dengan nombor 3. Angka dengan nombor 4. Angka dengan 5. Angka dengan 6. Tutup tata tanda set ni. Okey? Pisang, bye. Okey. Korang, selalunya soalan SPM, panjang macam ni lah. Panjang lagi. Tapi jangan malas untuk buat. Okey? 2 markah. 2 markah, bye. Ini untuk soalan A. Okey? Kalau dia sambung lagi bawah tu, berkait-berkait. Kalau atas ni korang salah, habis bawah tu salah. Okey? Ruang sampel mesti betul. Ruang sampel mesti betul. Okey, ni baru ruang sampel. So, ada berapa? Tulislah siap-siap. Walaupun dia tak tanya. Walaupun dia tak tanya, awak tulis siap-siap bilangan dia. Sebab apa? Untuk awak kira dekat bawah-bawah nanti. Okey? So, ni ada berapa? Berapa set? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, dia ada berapa? Dia ada 12. Okey? 12. 12 je. Kadang-kadang ada 24 tau. Okey? Okey. Tu baru jawab soalan 1. Untuk ruang sampel. Untuk ruang sampel. Belum lagi jawab peristiwa P. Okey. Sekarang kita nak jawab peristiwa P pula. Ini nampak Okay. P.
Satu tanda set. Okay, P dia bagi tahu apa? Dia bagi syarat apa kat situ? Mendapat kepala. Berpandukan ruang sampel. Okay? Yang mana dapat kepala? Kepala ni maksudnya gambar lah. Okay? Kalau nombor, maksudnya angka. Okay, kepala ni maksudnya gambar. Head. Maksudnya gambar. Okay? So, apa dia punya peristiwa kalau dapat gambar? G dah. G1, G2, ataupun G3, ataupun G4, G5, G6. Tutup. Sebab ni dah angka. So, angka bukan. Kita nak kepala. Gambar. Okay? So, ada berapa bilangan peristiwa P? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Dapat? Okay? Tu maksudnya peristiwa yang mendapat kepala. Okay, dia tak semestinya. Okay. Untuk nak tengok dua-dua ni, nanti kita akan tengok, dia akan bagi syarat dia. Okay, sekarang ni dia bagi syarat untuk dapat kepala. Tak kisahlah kepala depan ke belakang. Okay? Okay, tak apa. Okay? Cikgu record ni, nanti korang boleh tengok balik. Okay, boleh tengok balik. Okay, so ni P. Okay, kemudian kita nak senaraikan Q pula. Peristiwa Q. Peristiwa Q dia nak apa? Gandaan 3. So, berdasarkan ruang sampel tadi, yang mana yang gandaan 3? Apa? Inilah. Sama ada G3, G6, A3, A6. Okey? So, tulislah. G3, G6, A3. Mesti berpasangan Sebab ruang sampel dia berpasangan. Sebab dia lambung dua-dua sekali. A6. Tutup. So, bilangan dia ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Okey? Dapat? Yes! Mana satu? Contoh 3. Naufal, contoh 3. Contoh 3, dia lambung dua jenis. Wang shilling dan dadu. So, kena tahu, bila lambung wang shilling, dia dapat gambar ataupun angka. Dadu dia dapat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kemungkinan, bila kita lambung shilling, kita dapat angka. Lepas tu, U tu apa? Mana U? U? Union. Union. Okay. Ni tajuk set. Okay. Tajuk set. Okay, tak apa. It's okay. Okay. Sambung tadi. Bila awak lambung duit shilling, awak dapat gambar. Dalam masa sama, dadu awak dapat nombor 1. Mungkin juga awak dapat shilling gambar, dadu awak dapat nombor 2. Itulah kesudahan kita senaraikan ni. Okay, kemungkinan dia. Okay, probability. Belum lagi kita kira dia. Okay, kita baru senaraikan. Barangkali kita dapat gambar dan 1. Barangkali kita gambar dengan 2. Ataupun gambar dengan nombor 3. Okay, dan seterusnya. Okay, ni penting. Okay. Okay, tak apa Naufal. Boleh ambil ni. Okay. Okay. Kemudian baru kita tengok soalan 2. Senaraikan semua kesudahan peristiwa yang mungkin bagi P union Q. P bergabung dengan Q. Okay. U and I. Okay. U bergabung. N bersilang. Okay. So, P tadi awak dah tahu peristiwa dia. G1, G2, G3,
G4, G5 and G6. Okay. Q awak tahu G3, G6, A3 dan A6. So, apa nak buat kat sini? Dapat tak yang ni? Okay, boleh ambil dulu. Cikgu tunjuk yang ni pula. Okay, soalan nombor 2. P union Q. P bergabung dengan Q. So, gabungkan peristiwa P dan Q. Senaraikan kesudahan ni, awak kena buat tata tanda set. Okay, tata tanda set. Okay, senaraikan. P ada apa? G1, G2, G3, G4, G5, G6. Okay, baru tengok Q. Q ada apa? G3. G3 dah ada kan? Okay, kalau benda tu ulang 2 kali, kita tulis 1 kali je. Itu union. Kita satukan dia. Yang sama, kita jadikan 1 je. So, G3 dah ada, G6 dah ada, kita cuma tambah A3. A3 dan A6. Okay, tak perlu senaraikan 2 kali. Okay, so, bilangan dia ada berapa? Sorry, bilangan P bergabung dengan Q. So, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 8. 8. Okay, bagi yang kurang jelas, tajuk set ni, boleh tanya cikgu Okay, kita akan buat ulang kaji balik nanti. Okay, P union Q. Macam mana nak gabungkan dia? Okay, macam mana nak gabungkan dia? Itu bab tingkatan 4. Okay. Okay. So, sekarang dah dapat P union Q. Seterusnya, cari probability kebarangkalian. Sebab itu pentingnya sampel tadi. Ruang sampel. Ruang sampel ni penting. So, apa nak buat? Kebarangkalian, formula dia P. Apa dia punya peristiwa? P bergabung dengan Q. P ni probability. P probability. P union Q. Equal to bilangan P union Q. Per dengan bilangan sampel. Okay? Mesti per dengan sampel. Okay? Yes! Betul, Lisha. 2/3. Okay? So, cikgu tulis tepi ni Aci tak? Tak muat ada bawah ni. Okay, awak jangan sambung tepi ni. Okay? Dalam matematik, sama dengan ni, dalam satu baris tak ada 2. Dia mesti turun bawah. Okay? Tak apa, cikgu tunjuk bawah. Ni ada 8 per dengan 12. Okay? Bilangan sampel dia tadi ni. Ada 12. Bilangan peristiwa P union Q ada 8. So, 8 per 12. Kita pemudahkan. Kita dapat 2/3. Dapat? Mudah Alright. Okay, 2/3. Yes, betul. Okay. Cuba buat yang nombor 3. Sementara tunggu kawan yang ada yang tak dapat salin tak? Salin dulu. Okay, ni sambungan dia. Panjang. Dapat tak? Tak dapat beritahu Cikgu akan tunjukkan balik. Cikgu tunjuk kat kertas, boleh tunjuk balik. Okay. So, kita tengok yang 3 pula. Okay, good. Nafal okay, Nafal? Okay, tak apa. Nanti video ni cikgu akan tunjukkan balik. Okay, awak boleh stop dekat mana awak tunggu. Okay. Tengok nombor 3.
Senaraikan semua kesudahan peristiwa yang mungkin bagi P intersection Q. P bersilang dengan Q. Ini soalan nombor 3. P intersection Q. Okey, terowong kan? Terowong menghubungkan, gabung yang bersilang. Bersilang? Macam mana nak bagi... Yalah, dia bertindih kan, negeri. Selalu ada kat sempadan kan? Okey, terowong. Okey, P bersilang dengan Q. 1/2? No. Okey. Tengok ni. P bersilang dengan Q. Maksudnya, awak tengok balik peristiwa tadi. Peristiwa P dan Q. Okey, apa yang bersilang? Apa yang bertindih? Apa yang bertindih? G3. G6. Lagi? Ada lagi tak yang bertindih? Yang sama. Peristiwa P dan peristiwa Q. Event Q and event Q. Ada tak yang intersection? Tak ada. Dua tu je kan? So, senarai lah. G3. G6. Ni je yang intersection. Oh, sorry. Okay, ni kurungan. Ni tata tanda set. Mesti buat Okay, bilangan ada berapa? Tulis ya. Biasakan, selepas korang senaraikan kesudahan, korang senaraikan juga bilangan dia. Walaupun dia tak minta. Okay? Ni ada berapa? 2. So, macam mana nak cari kebarangkalian? So, P, probability, P intersection Q. P bersilang dengan Q. Bilangan P bersilang dengan Q over bilangan sampel. Okay? So, bilangan ada berapa? 2. Bilangan sampel tadi berapa? 12. Pemudahkan. Awak akan dapat 1/6. Yes. Good. Settle. Ini contoh soalan macam soalan SPM. Dia akan bagi 2 benda. Lepas tu awak kena senaraikan kesudahan yang panjang-panjang macam persamaan ni. Lepas tu dia ada soalan berkait macam ni. Bersilang, bercantum, bergabung. Okey? Dapat tak tadi? Okey. Tengok dulu. Okey. Kalau dapat, cikgu kenapa NQ ada 4? Okey. Sebab Q adalah peristiwa mendapat gandaan 3. So, kita tengok kat ruang sampel kita. Yang dapat nombor 3. Gandaan bagi 3. 3, 6, 9. Betul tak? So, kita tengok cari. Kita dapat G3, G6, A3 dan A6. So, kita senaraikan peristiwa Q, G3, G6, A3 dan A6. Sebab tu bilangan Q ada 4. Jelas? Dapat tak? Yes. Alright. Okay. Kalau dah dapat, cuba buat latihan 3. Lagi panjang. Betul cikgu cakap tadi? Dia ada 24. Sampel dia ada 24. Tadi kita buat 12 kan? Ni lah macam soalan SPM. Okay. Dia ada 24. Cuba buat. Okay, ni cikgu letak kat sini untuk tunjukkan. Okay, sambil tu cikgu baca soalan. Okay. Sekeping kad dipilih secara awak daripada sebuah kotak yang mengandungi kad yang berlabel
B, I, R dan U. Sebiji dadu adil di lambung. Dia ada dua benda juga. Dia ada dua benda. First, kat N ada B, I, R dan U. Lepas tu, dadu. Ni kad. Dadu, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Ruang sampel dia. Ya, betul? Yes, 24. Panjangnya. B1, mungkin B2. Awal-awal tu dia ambil dalam kotak dapat B. Lepas tu, lambung dadu dapat 1. Kemungkinan dia dapat B dengan 2. B dengan 3. B dengan 4. B 5. B 6. Lepas tu, I 1. Ulang-ulang sampai U. Okay? Tu step dia. Awak buat macam tadi ni. Macam tadi. Sampel B1. B,1. Letak kurungan. Okay? Dia mesti buat macam ni ya. Kalau yang bentuk yang satu lagi tu rapat kan. G ni kan. Pernah nampak kan? Koma GA. Okay, ni bila mana benda yang sama di lambung sebanyak 2 kali. So dia tak payah koma. Tapi kalau benda yang berbeza, kita kena koma macam ni. Okay? empat. Wow, dapat. Okay? Senaraikan. Tu nak cikgu senaraikan juga. Awak senarai dulu. Okay, cikgu tunjuk ini. NP-C. Yes? Betul? Peristiwa bagi P ada 6. Okey, yang lain? Kalau yang tak dapat tu, bagi tahu. Cikgu tunjuk. Saya masih tak faham intersection. Alright. Tak apa. Cikgu tunjuk yang tadi intersection. Yang lain boleh teruskan buat latihan 3. Okey. Intersection ni, benda yang bertindih. Q adalah 12. Yes, betul? Okey. Intersection ni adalah benda yang bertindih, yang bersilang, yang sama di antara P dan Q. So, awak kena tahu dulu peristiwa P ni apa benda. Senarai dulu kesudahan dia. Okey, peristiwa P ni dia nak yang dapat kepala. Maksudnya yang dapat gambar. Okey, bukan nombor. Bukan angka. So, G1, G2, G3, G4, G5 dan G6. Okey, ni P. So, bilangan P ada 6. Okey. Q. Yang ada gandaan 3. So, tak semestinya 3 tu depan atau belakang. Asalkan syarat dia kena ada 3. So, pasangan yang ada 3, 6, 3, 6. Okey, G3, G6, A3, A6. Ni peristiwa Q. Untuk intersection yang bertindih antara P dan Q. Apa yang sama P dan Q? Awak tengok yang senarai tadi. Yang sama G3 dengan G6. Itulah intersection dia. Kalau gabung, semua ni gabung. Yang sama kita cuma tulis satu kali. Itu gabung. Macam cikgu bagi tahu dalam kelas. Okey? Perempuan dan lelaki. Perempuan dan lelaki. Okey? Dalam pelajar perempuan ada pengawas. Lelaki pun ada pengawas. So, yang bertindih itu antara pelajar perempuan dengan lelaki adalah peristiwa pengawas. Okey? Pengawas. Dia orang sama. Dia orang beza peristiwa.
Tapi dia orang sama pengawas, bertindih kat situ. Contoh lain, senang cerita. Tengok color intersection ni yang tindih, yang bertindih, yang sama. Okey, yang sama. Dapat tak? Alright. NP union Q. 15 15 per berapa tu? Probability ni, dia tak boleh lebih daripada 1. Okey, kalau perasan tadi, kita dapat pecahan kan? Pecahan ni, bila kita tukar kepada perpuluhan, dia tak lebih daripada 1. Okey, kalau jawapan probability awak, kebarangkalian awak lebih daripada 1, salah. Salah Tapi kalau nilai dia, yes. Nilai dia ni maksudnya nilai yang sebenar. Okey, kalau kebarangkalian tak boleh. Dan tak boleh negatif. So, 5/8. No. Tadi dapat 15 kan? Dia punya ruang sampel berapa? Yes. 15/24. Tu kebarangkalian dia. Okay. 1/8. Yes. Okay, yang lain dapat tak? Dapat tak? Sami okey? Haziq, Daniel, siapa lagi ni? Nafal, AB. You tu tulis sekali je kan? You tu, maksudnya benda yang sama, kita tulis satu kali je. Ya. Ya, tak double. Benda yang sama, kita tulis satu kali. Okay, Hafizah, Adriana, Azim, Sakim, Nevita, Isha, Nurul Huda, Ina, Zeti. Okay. Senang kan? Cikgu boleh lah senang. Boleh lah. Kalau cikgu boleh, korang pun boleh. Okay, kita tunggu jap. Okay, ambil nafas. Okay, dah habis latihan 3 ni. Maksudnya kita dah habis modul ni. So, korang print kan yang satu lagi tu?
Yang set soalan tu. Kebaran kalian. Okay, kita akan cuba jawab yang tu. Yang ni. Free kan? Lepas habis ni, kita akan cuba buat yang ni. Okay, siapa yang nak cuba dulu boleh. Tapi cikgu tak nak start dengan soalan satu. Soalan satu tu soalan dia agak tinggi sikit. So, bagi yang kurang faham lagi, dia akan terus blur. So, cikgu akan start dengan soalan 2. Okay, soalan 2. Lepas tu baru kita balik kepada soalan 1. Boleh tak? Okay, kalau yang dah siap tu, boleh cuba buat yang set ni. Cuba buat ini dulu. Okay? Dah siap untuk latihan 3. Ada yang tak dapat tak? Sebelum kita teruskan dengan latihan ni. Ada 12 soalan. 3 tu tak dapat. Soalan 2. Soalan 2. Oh, awak dah cuba buat ini Betul? Sampel dia 12. Betul. Okay, yang laju tu boleh cuba buat. Okay. Dalam masa yang sama nanti kita semak. Okay. Okay, siapa yang tak dapat tu, untuk soalan apa tadi? 3. 3 tu tak dapat Okay. Alright. So, awak dah senaraikan peristiwa P dia ada berapa? P dia ada, cikgu terus tulis ni bilangan dia, awak kena senarai kesudahan dia. Okay? So, bilangan dia ada 6. Okay? Bilangan bagi peristiwa Q kita ada 12. Okay? 12. So, untuk soalan nombor 3 tu, dia nak cari probability
yang bersilang dengan Q. So, kena senarai dulu kesudahan dia. Okey. Tadi, senarai kesudahan dia, awak akan dapat bilangan dia adalah 3. 3 je yang bertindih. Iaitu R1, R2, P dengan Q kan? R1, R3 dengan R5. Okey? Tu je yang bertindih. R1, R3 dengan R5. So, bilangan dia adalah 3. Okey? Ada 3. Cikgu, soalan tu jawapannya 1/8 ke? Yes. 1/8. Okey. Cikgu cari 3 per dengan ruang sampel tadi ada berapa? Ada 24. Betul tak? So, 3/24. Awak akan dapat 1/8. Okey? Laju Nisha. B1. No. Bukan. Bukan 2/3. Cuba lagi. Okay, dapat tak ni Damia? Ni awak dah dapat atas tu. Okay? Bilangan sampel dia ada 24. 1/12. No. Hampir. Tapi bukan lagi. Hampir. Sikit lagi Azim. Oh, try No. Bukan 3/12. Sikit lagi. Di antaranya. Okay, ini soalan nombor 3 Latihan 3. Okay. Ada yang tak dapat 2. One over 3. No. Dia nak apa? 1 kad huruf vokal. 1 kad nombor 2 digit. Dan. Okey. Tengok kataan situ dan. Maksudnya dua-dua tu mesti ada huruf vokal dan 2 digit nombor. So, tak tengok atau. Awak kena tengok dan. So, kat situ apa? A 10 dan I 10. So, dia ada 2 je lah. Okay? 1/6. Yes. Yes. 2/12. Pemudahkan dapat 1/6. Betul. Okey, ada yang tak dapat lagi? Latihan 3 tadi. Cikgu nak move kepada soalan ni. Ada tak yang tak dapat jawapan dia? 1/8. Okey. Cikgu tulis jawapan dia. Untuk soalan 3 tadi. Bilangan sampel dia 24. Bilangan peristiwa 6. Awak kena selesaikan Q 12. Okey. Soalan nombor 2. Jawapan dia 15/24. Okey. Soalan nombor 3. Ni. Jawapan dia. Alright. Cikgu nak teruskan dengan set soalan. Macam cikgu tengah buat nyanyi kan? Okay.
Okey. So, cikgu akan teruskan dengan soalan 2. B2, 2/3. No. No. Bukan 1/2. Ingat soalan B tu, dia ada atau. Bila dia ada atau, maksudnya salah satu tu tak semestinya. Maksudnya dia kalau dia ada huruf konsonan ataupun nombor ganjil. Okey? Maksudnya huruf konsonan contoh R dengan 10 dikira juga. Dia mesti salah satu je. Atau kan? Atau salah satu ada, dah dikira. Kalau dan, mesti ada dua-dua. Tu keyword dia. Dan, atau. Kalau dan, mesti ada dua-dua. Kalau atau, ada salah satu, dah boleh dikira. Okey, ni cikgu padam. Okey, kita tengok soalan 2. Okey, soalan 2. Yang ni Yang ada ARIF ni. Dengan. Okey. Korang dah download kan? Okey. Dia bagi dekat situ. A, R, I dengan F. Lepas tu dia bagi nombor 7, 9, 10. Okey. Macam mana kita nak senaraikan ruang sampel dia? Okey. Satu kad dipilih secara rawak daripada kotak M. Ni kotak M. Ni kotak N. Okey? Dipilih secara rawak. Okey. Satu kad dipilih secara rawak daripada kotak M. Dan kemudian satu kad dipilih secara rawak daripada kotak N. Maksudnya dipilih ni, ni. Ni, ni. Ni pasangan ni dengan ni. Ni dengan ni. So, apa harus senaraikan? Untuk A, soalan dia, ruang sampel S. Buka tanda-tanda set. Mungkin dia ambil M ni dapat A. Ataupun kat N ni dapat 7. Lepas tu, A dengan 9. A dengan 10. Panjang ni. Mana kertas ni? Okey ni. Okey, senaraikan ruang sampel. S. Mungkin dia dapat A dekat kotak M, 7 dekat kotak N. A dekat kotak M, 9 dekat kotak N. Macam tu je senarai. Lepas tu mungkin dia dapat R pula. Mungkin dia dapat I. I 7, koma, I 9, I 10. Mungkin dia dapat E. Okey, inilah kesusahan yang mungkin dia akan dapat. E 10. Okey, bila awak dah senaraikan, nampak tak? Kena tinggi sikit. Nampak tak? Okey, bila dia suruh senaraikan semua yang mungkin dapat. Okey?
Kemudian awak sebenarnya siap. Berapa bilangan dia? Bilangan sampel. Ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So bilangan sampel dia ada 12. Okey? Bilangan sampel dia ada 12. 5/6. Yes, that's right, Nisha. 5/6. 5/6. Okey? Okey, ni untuk A. Penarikan ruang sampel. Walaupun dia tak minta bilangan, awak contoh siap kat situ. Supaya senang awak nak jawab soalan yang seterusnya. Okey? Alamak, masa dah jam 11 dah. Korang nak jawab habis ke? Kita habiskan ni kejap Lepas tu kita tutup. Okey, untuk B. Dia nak apa? Dan. Dia ada perkataan dan kan? Dengan menyelesaikan ruang sampel, peristiwa yang mungkin cari keberangkatan. 1 huruf vokal dan 1 kad nombor digit. So, awak kena tahu peristiwa dekat sini, daripada sini, dia mesti ada dalam kurungan pasangan ni kan? Mesti ikut syarat yang dia bagi. Mesti dua-dua. Mesti syarat dia, dua-dua tu kena ada dalam satu pasangan. Dia mesti huruf vokal dan dia mesti 2 digit. So, untuk B1, peristiwa dia adalah muak ni. Alah. Okey dah, tak apalah. Kita sambung esok. Okey? Kita sambung esok. Korang boleh cuba. Untuk ni, cikgu tunjuk dulu lah. Okey? Dua-dua kan? Kalau dan ni ada dua-dua. So, A dan 10 ataupun I dengan 10. Mesti vokal dan 2 digit. Okey? Untuk soalan B ni, jawapan dia 1/6. Untuk soalan 2, jawapan dia 5/6. Okey? Alright. So, jumpa esok. Ambil jawapan. Cuba. Esok kita sambung. Boleh? Okey. Selamat malam. Tak marah pun. Tak apa. It's okay. Okay, masa kan penting. Assalamualaikum. Kalau siapa masih ada nak tanya soalan, boleh je. Cikgu tunggu. Terima kasih. Alright. Bye. Ya, boleh? Nak tanya apa tu? Yes. Ada dalam probability. Dia bergantung dengan tak bergantung kan? Nanti kalau jumpa soalan ni, cikgu akan tunjuk contoh dia. Okey, dia ada dalam probability. Okey. Selalunya yang ni dia berkait macam orang. Kalau dia dah ambil, dia tak masukkan balik. Maksudnya kalau pengawas, maksudnya pelajar tu dia tak guna yang tu untuk yang lain. Kalau barang dalam kotak, dia dah ambil, dah ambil, maksudnya dia tak masukkan balik dalam kotak tu. So, kuantiti tu akan berubah. Itu maksudnya independent dengan dependent tu. Okey? Nanti jumpa soalan kita akan ni. Tapi ada lah dalam probability. Ya, betul. Sama ada dia letak ataupun dia ambil terus. Okey? Yes. Okey. Sayonara. Sama-sama. Jumpa esok.
Sama-sama. Good night. Bye.